Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, Arbi Dewi, semua yang hadir pada malam ni, terima kasih kepada Fatih kerana pengumuman yang dibuat untuk menjemput para tamu yang dimiliki Allah sekalian supaya hadir dalam majlis ilmu pada hari ini. Puan Kamisa, Farida Aziz Saiful, Muhammad Izzuddin, barakallahu fikum. Terima kasih ya. Jangan lupa share video ni pada tuan-tuan kita yang lain. Malam ni kita menyambung kembali tafsir kita dalam surah Al-Insan. Ya, jangan lupa tuan-tuan buka tafsir Ibn Katsir. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-10. Ya, muka surat 19 ke atas, iaitu kita akan bincangkan pada malam ni ayat yang ke 15, 16, 17, 18. Kalau sempat kita sambung lagi berikutnya. Jadi Indonesia Taib Kamsani, terima kasih. Jangan lupa share video ni kepada tuan-tuan kita yang lain ya. Baik, firman Allah SWT ayat ke-15, 16, 17, 18 untuk malam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. Adil Sabri, Hasina Hashim, terima kasih semua. Niza Adnang, tolong panjangkan video ni pada teman-teman kita yang lain Facebook ni, share dengan teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada pahala untuk kita hadir dalam majlis ilmu sesama. Baik, terjemahannya ayat ke-15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan bekas-bekas gelas-gelas yang bening laksana kaca seperti kristal, iaitu kaca-kaca yang dibuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Dalam syurga itu mereka diberi minum segelas air yang campurannya adalah zanjabilah, ya, yang datangkan dari mata air yang dinamakan sebagai salsabil. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana Allah Taala telah pun menghimpunkan untuk kita nikmat bagi orang yang menerima nikmat dalam syurga ni, sehingga Allah gambarkan kat sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila diceritakan tentang nikmat syurga itu, supaya timbul rasa rindu dalam diri kita untuk hadir bersama-sama, untuk bersungguh-sungguh dalam masalah yang kita lakukan. Ayat yang lalu, ayat yang ke 14, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon syurga itu dekat kepada mereka dan buah-buahannya pula mudah untuk dipetik. Saya telah jelaskan dalam kuliah yang lalu bagaimana nikmat dalam syurga ni, pokok-pokok yang kita lihat yang nak dimakan oleh seseorang itu, ya, bila terletik saja dalam hati seseorang untuk menikmatinya, maka pokok tersebut akan meluyutkan rantingnya, dahannya ke hadapan kita untuk mudah kita menikmatinya, bahkan tersiap dihidang di hadapan kita, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dalam ayat lain Allah menyifatkan kutufuha daniyah, memetik buah-buah syurga ini begitu hampir dekat dengan seseorang ya. Baik. Jadi dalam ayat ke-15 ni pula menceritakan tentang dibawakan kepada ahli syurga ini tidak lengkap setakat duduk berehat, ditambah pula dengan keadaan dilayan ibarat raja, dan memang mereka masuk syurga ni jadi seperti raja, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kat dunia kita nak kena ambil cawan, nak kena ambil gelas kat dapur, nak kena hidang, kemudian bila dah selesai mati pula nak kena pergi basuh. Tetapi dalam syurga digambarkan kat sini, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, dihidangkan untuk mereka, diberikan kepada mereka, apa lagi istilah boleh digunakan, mana disiapkan untuk mereka. Siapa yang menyiapkannya tuan-tuan? Ini adalah perintah Allah SWT kepada para servant, helper dan orang yang bertugas dalam syurga yang akan kita bincang dalam ayat berikutnya ya. Jadi disifatkan oleh Allah SWT di sini bi'aniyatin min fiddah,
satu bekas minuman daripada fiddah. Fiddah ni digambarkan daripada perak. Wa akwabin kanat qawarira. Akwab ni adalah jamak kepada kub. Kalau kita belajar bahasa Arab, dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan ka'san, iaitu gelas yang berisi dengan arak. Sekarang kub pula merupakan gelas yang tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai tempat pegang. Kerana lagi mewah kedudukan seorang itu, gelas yang digunakan untuk dinikmati minuman yang dituangkan ke dalamnya bagi menampakkan kesempurnaan kehidupan, tidak payah. Kalau kita pakai gelas yang ada telinga ataupun tempat pegang, itu kita mesti aim mulut kita di tempat yang tertentu untuk minum. Ada protokolnya. Tapi kalau kub ini, jamaknya akwab, ia seperti gelas yang boleh kita minum. Seperti ini tuan-tuan. Ni gelas yang saya pegang ni. Di mana-mana pun boleh kita nikmati air tanpa perlu kita adjust diri kita minum di tempat yang sepatutnya mengikut protokol. Ini adalah gambaran tentang nikmat syurga yang dijadikan oleh Allah Taala untuk penghuni-penghuninya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, bila Allah menggambarkan yutafu, jadi ayat ini menggambarkan yang membawa hidangan dan juga memberikan layanan yang terbaik itu merupakan pekerja-pekerja yang Allah jadikan. Nanti kita akan lihat bila Allah gambarkan iaitu yatufu alaihim wildanun mukhalladun, iaitu anak-anak muda yang kelihatan segar, segak, cantik. Nanti kita akan huraikan pada ayat yang ke-19 ke-20 seterusnya. Jadi bila kita kembali flashback kepada ayat yang lalu, iaitu menceritakan tentang kebun-kebun yang rindang bersama dengan pasangan masing-masing, maka para penghuni syurga duduk mutakabilin, duduk berhadapan satu sama lain. Demikianlah digambarkan ayat yang lalu, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya. Jadi kenikmatan itu tidak sempurna kalau tidak disertai dengan hidangan, dengan jamuan, dengan makanan-makanan yang enak. Dengan sebab itu ayat yang kita lihat ni, ayat ke-15 menggambarkan, jadi samping mereka punya nikmat yang hebat, dapat duduk seperti kerusi yang sangat indah, yang sangat enak, empuk, dia seperti tilam, boleh dikonvertkan menjadi tempat tidur untuk pasangan suami isteri itu beradu. Begitu sekali nikmat, maka disediakan pula makanan yang dibawa datang tanpa diminta. Jadi inilah dia gambaran syurga yang diberikan oleh Allah SWT, ya. Jadi pelayan-pelayan syurga ini datang kepada ahli-ahli syurga membawa bejana yang dibuat daripada perak dan juga gelas yang sangat bening. Bening ni maknanya sangat indah, sangat halus, sangat cantik. Finishingnya ia seperti kristal, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihkan. Jadi kadar dan apa yang digambarkan kat sini, qaddaruha taqdira, iaitulah telah diukur dengan sebaik-baiknya. Ukuran yang dimaksudkan di sini, tuan, ia bergantung kepada keperluan orang yang minumnya, makan itu. Ada orang yang memang makannya banyak daripada orang lain. Inilah untuk mudahkan faham, kita kalau nak meraihkan keselesaan dari sudut kehidupan kita, pakaian kita beli ke kita tempah? Ya, ada orang mengatakan tempah itu lebih selesa. Kebanyakan orang mengatakan demikianlah. Ada yang badannya cantik macam model, pakai apa saja pun elok. Tapi bagi kebanyakan orang, menempah itu lebih selesa untuk menghargai diri sendiri lah, tuan-tuan. Jadi bila seseorang yang untuk menempah pakaiannya, maka tentulah dia akan buat mengikut kepada ukuran badannya sendiri. Sampai ada setengah golongan yang nak pergi ukur baju ni, tuan-tuan, adalah dengan cara-cara yang tertentu nak memuaskan hati, mungkin sampai kena buka aurat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak keselesaan. Jadi bila kita nak faham ayat ini, hiburan ataupun layanan yang diberikan oleh apa yang disebut sebagai golongan pelayan-pelayan dan syurga ini, maka mereka akan memberi layanan kepada setiap kita yang masuk syurga itu mengikut kepada keperluan masing-masing, kepada keselesaan kita masing-masing. Qaddaruha taqdira. Ni bos ni dia suka makan cara demikian. Dia suka makan buah dulu, baru makan nasi. Orang ini dia tak peduli makan nasi pada waktu bila. Orang ni minumannya mesti dipersembahkan dalam bentuk demikian-demikian. Orang ni kalau telur dadar yang dia buat tu mesti kembang begini. Orang ni mesti pedas sikit. Contohlah, tuan-tuan. Jadi maksud layanan yang diberikan oleh mereka yang berada dalam syurga ini seperti digambarkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala, qaddaruha taqdira, ibarat juga pakaian yang ditempah
oleh seseorang yang mengharapkan keselesaan pada kain yang melekat pada tubuhnya. Jadi demikianlah tuan-tuan, gambaran yang diberikan oleh Allah SWT, orang yang masuk dalam syurga ni akan dapat nikmat first class, khusus untuk dirinya sebagaimana yang diharapkan. Baik. Jadi ayat berikutnya mengatakan wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Apa tujuan perkataan qawarir ini diulang? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi pengulangan dalam bahasa Arab ini mempunyai matlamatnya tersendiri. Jadi qawarir ni jamak kepada qarura. Qarura ni ia ibarat seperti kaca yang bening, seperti kristal yang cantik, yang indah. Ada juga yang memahaminya dalam bentuk bekas yang sangat hebat. Jadi pengulangan kata qawarir ini untuk kita fahami, kata Imam Ibn Ashur, adalah untuk menggambarkan keindahan, kesempurnaan, supaya mengelakkan sebarang tanggapan bahawa gelas ini gelas yang rapuh, bekas ini bekas yang tak cantik. Macam sebahagian daripada kita mungkin melihat dalam internet, nak beli gelas contohnya, maka kita pun lihat dipersembahkan dalam bentuk ditunjuk cantik, indah, tapi bila sampai pakai sekali dia pecah. Maka kita tertipu dengan pandangan zahirnya. Tapi yang Allah SWT gambarkan, nikmat dalam syurga ini diberikan kepada penghuni syurga, disebut perkataan itu berulang mengatakan ia bukan seperti yang kamu lihat di dunia. Ia bukan calang-calang gelas. Ia bukan kristal biasa yang kamu lihat dijual dengan harga yang murah, yang pakai sekali dua dia akan retak, rosak dan sebagainya. Tidak. Tapi yang Allah SWT sediakan ini merupakan first class punya bahan yang akan menyebabkan kamu terpegun, kamu kagum dengan apa yang dipersembahkan kepada kamu oleh pelayan-pelayan dalam syurga ni. Kata Imam Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya ni, tafsir Al-Maraghi, betul seorang ulama daripada Azhar, Syekhul Azhar yang terkemuka. Beliau berkata, menjelaskan bahawa akhraja Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas annahu qala laisa fil jannati syai'un illa wa kad utitum fid dunya shibhahu illa qawarir min fiddah. Kata Ibn Abi Hatim daripada riwayat Ibn Abbas bahawa tiada benda dalam syurga melainkan kamu telah pun diberi menikmatinya, melihatnya, merasakannya ketika kamu ada di dunia. Mungkin dalam bentuk yang maksudnya kalau menceritakan tentang buah-buahan, di dunia pun ada buah-buahan. Menceritakan tentang sutera, di dunia pun ada sutera. Menceritakan tentang gelas, di dunia pun ada gelas. Tapi of course dah dia berbeza. Melainkan qawarir, kata riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ni, bahawasanya qawarir ni iaitulah kristal yang diberikan untuk kamu di akhirat ni, memang tiada langsung di dunia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik ya. Wala munafata wala baina kaunil awani min fidda wa baina kauniha min az-zahab kama dzukira fi qawlihi yutafu alaihim bisihafin min zahabin fi surah Az-Zukhruf li'annahum taratan yusqawna bihadhihi wa taratan yusqawna bitilka. Kalau kita lihat surah Az-Zukhruf, kata Al-Imam Mustafa Maraghi dalam tafsir ini, ada ayat yang menceritakan diberi kepada ahli syurga ni minuman dalam bekas daripada emas. Di sini pun menceritakan daripada perak, daripada kristal. Adakah percanggahan berlaku di antara ayat ini dengan ayat itu dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-71? Jawapannya tidak. Kerana dalam syurga tu masanya panjang. Ada waktu engkau minum daripada gelas kristal, ada waktu engkau minum daripada gelas perak, ada waktu dipersembahkan kepada oleh pelayan itu minuman dalam gelas dari emas. Kerana waktu berbeza-beza, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi tiada percanggahan di antara ayat-ayat yang boleh kita lihat ini. Baik. Wa ba'da an wasafa awani mashrubihim wasafa al-mashrub nafsahu faqala yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kemudian bila diceritakan tentang bekas minuman itu, sekarang diceritakan pula tentang sifat minuman yang diberi kepada kamu pula. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan diberi kepada kamu gelas yang dalamnya merupakan campuran daripada zanjabil, iaitu halia. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, zanjabil ni halia. Apa pula halia? Kita rasa halia ni satu benda enak ke tuan-tuan? Tadi saya dah sebutkan segala yang terdapat dalam dunia ni digambarkan di akhirat ada benda itu dalam dunia, tapi dia mempunyai sifat yang berbeza. Jadi janganlah disangka oleh kita zanjabil ni halia, teh halia. Apa bezanya dengan teh biasa? Bagi orang yang banyak angin, minum zanjabil ni harap keluar angin dari tubuhnya. Tidak. Tapi zanjabil yang dimaksudkan dalam syurga ni tentu berbeza daripada apa yang kita nikmati di dunia, tuan-tuan. Ayusqawna min ainin fil jannah ghaya fi kemudian wa ainan fiha tusamma salsabila. Dan kemudian minuman ini datang daripada mata air yang namanya salsabil.
Salsabil ni kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Ashur, contohnya Mustafa Maraghi, A'immatul Tafasir macam Kasyaf, Sahibul Kasyaf seperti Zamakhsyari mengatakan bahawa perkataan salsabilah ni kalau kita perhatikan, ia datang daripada beberapa perhimpunan perkataan, combine daripada beberapa perkataan. Antaranya salsabil ni datang dari perkataan salis. Salis ni maknanya mudah ataupun silsal. Kemudian ditambah padanya huruf ba dan ditambah padanya huruf ya, kata Imam Ibn Ashur tafsirnya, bagi menambahkan kelancarannya. Ini makna yang positif tentunya. Ada makna negatif yang kita pelajari. Ada di kalangan orang lelaki yang meningkat usia, mereka kena penyakit salisul baul contohnya. Salisul baul maknanya kencing yang tak tus. Ini dari sudut yang negatifnya, penyakit ini bila berlaku pada seseorang ya. Dalam hukum fiqh, kalau seseorang lelaki itu mengalami penyakit salisul baul, dia wajib mengambil wuduk setiap kali masuk waktu sembahyang. Salis, perkataan salis makna senang, air kencing itu senang keluar. Jadi perkataan yang digunakan dari sudut negatif itulah, dari sudut positifnya salis ini maknanya mudah. Jadi mata air yang mengalir di syurga itu digambarkan oleh Imam Ibn Ashur, itu juga Syekh Mustafa Maraghi disebut dalam tafsir masing-masing. Perkataan salsabil ini datang dari perkataan salisun ataupun silsalun, kemudian ditambah huruf ba dengan ya, jadilah perkataan salsabil. Jadi kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, salasa, bukan thalatha, bukan tha ya. Ini sin. Salasatun, sin lam alif sin ta. Salasatun ni makna kelancaran. Dari perkataan salisun tadi ni. Bukan thalithun ya. Tha, alif, tha, lam itu yang ketiga maknanya. Ini sin, lam, sin. Allahu Akbar. Nak kena sebut perkataan bahasa Arab ni betul-betul. Lain kali saya nak kena ada whiteboard lah tuan-tuan, tunjuk kepada tuan-tuan ni, supaya tak ada kesilapan makna tulisan yang dimaksudkan oleh dalam perkataan bahasa Arab ya. Jadi Ibn Ashur mengatakan bahawa perkataan itu merupakan akronim dari perkataan salasatun yang mengenai sin tadi ni, dan juga campur dengan perkataan sabalah. Sabalah ni dari perkataan iaitu yang tercurah, datang perkataan sabil. Sabil ni jalan. Jadi perkataan salasatun, sin dan alif sinta itu campur dengan sabilun. Sabil makna ibnu sabil, jalan. Maka jadilah salsabil. Ini akronim dari dua perkataan dikombainkan. Ini disebut juga oleh Imam Zamakhsyari dan Kasyafnya. Jadi dengan demikian dia bermakna bahawa nak menggambarkan begitu mudahnya minuman yang dinikmati oleh mereka yang berada dalam syurga. Minuman yang enak, yang sentiasa mudah untuk diterima oleh tekak. Kita kalau kat dunia kadang-kadang nak test satu minuman, tiba-tiba rasa mungkin tak selesa tekak kita, mungkin kita tak dapat nak menerimanya. Tengok orang minum semua sedap ya, tapi kita minum pula, sebagai contohnya, tak boleh lalu kat tekak. Tapi minuman dalam syurga ni tuan-tuan, sesiapa minum pun rasa enak, mudah untuk ditelan oleh tekak, mudah diterima oleh mulut kita. Tak macam minuman kat dunia yang kadang-kadang ada kekangan-kekangan tertentu. Ya, kita orang semua minum avocado Tengok orang semua minum avocado, sedap sangat ya, kita minum tak boleh lalu kat tekak sebagai contohnya. Tengok orang minum kiwi fruit, sedap ke kiwi ni, try minum tak boleh pula masuk kat tekak. Tapi kat syurga tuan-tuan, semua minuman yang disediakan adalah salsabil sifatnya. Dari perkataan salah satu dengan perkataan sabilun berarti lancar, mudah untuk diterima tekak kita. Jadi inilah dia kehebatan yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Begitu indah perkataan-perkataan yang dipilih. Ya, kalau kita belajar perkataan dari sudut bahasa Arabnya tuan-tuan, seperti disebut oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatul Tafasir, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, pemilihan perkataan-perkataan ini kita tengok daripada beberapa ayat yang lalu, yauman abusan, hari yang sangat menyebabkan semua orang dalam keadaan masam mukanya, semua orang dalam keadaan ketakutan, semua orang dalam keadaan tak lapang hatinya, semua dalam hatinya terletak macam-macam pemikiran yang berfikir tentang nasib masing-masing. Kemudian datang perkataan fawqahum walaqahum, kemudian datang wa yut'imuna at'am. Ini semua kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, ini semua ada result balaghah, ada huraiannya. Kalau sebut yauman abusan, hari yang ramai orang masam,
Ya, sebenarnya yang masam itu wajah, tapi hari itu pula disifatkan dengan sifat masam. Macam kita sebutlah, ini satu bab dalam majas namanya. Kalau kita sebut hari ini gelap, jadi tuan-tuan, jadi dikaitkan hari dengan sifat gelap itu dengan hari. Kerana gelap dimaksudkan hari itu mungkin semua orang dalam ketakutan. Kalau kita kata naharuka saimun, orang itu siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Mana boleh siang itu berpuasa? Siang tak berpuasa. Yang puasa orang yang puasa dalam hari itu. Malamnya qiyam, siangnya puasa. Kita merujuk kepada perlakuan orang yang tertentu sebenarnya. Itu dipanggil majas. Ni antara aspek balaghah yang menarik daripada ayat surah Al-Insan kalau kita belajar. Kemudian Allah menyatakan lagi perkataan wa yut'imuna at-ta'am. Yut'imuna at-ta'am ini perkataan yut'imun daripada perkataan tu'mun atau ta'mun. Jadi yut'imuna at-ta'am ini dipanggil sebagai jinas istiqaq, dipanggil. Kemudian lagi yang perkataan yang digunakan oleh Allah SWT lagi, yuhibbuna wa yadharuna, ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tibaq. Ini ada beberapa aspek bahasa lagi yang akan saya urai selepas ni insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita kekuatan untuk memahami bahasa yang indah yang disebut oleh Allah SWT ini, disebut oleh Syekh Muhammad Isabuni berkenaan dengan perkataan zanjabil. Saya ulas kat sini tadi. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi kata Syekh Mustafa Maraghi, orang-orang Arab ketika diturunkan Al-Quran ini, mereka sangat kagum dengan rasa zanjabil, itu halia ni. Mereka pergi berdagang jauh-jauh untuk cari halia, letak dalam minuman. Bagi mereka kalau letak dalam satu minuman zanjabil ni, minuman tu jadi kelas sangatlah gambaran dia. Jadi al-Arab kana tastalizu min asy-syarab ma muziza bi zanjabil li tibi raihatihi. Qala Qurtubi farughibu fi na'imil akhirah bima i'taqaduhu nihayat an-ni'ma wat-tib. Tayyib. Kata Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini menunjukkan bahawa orang Arab sangat suka kepada minuman, dengan menyangkakan minuman zanjabil ni, menyangkakan bahawa itulah minuman yang paling enak yang ada di muka bumi. Maka Allah SWT pun membawakan gambaran seperti itu, bahkan di akhirat jauh lebih hebat daripada apa yang terfikir dalam kotak pemikiran mereka. Qala Qatada az-zanjabil ismun li'ainin fil jannah yushrab minha al-muqarrabun sarfan wa tumzaju li sa'iri ahli jannah. Kata Qatada pula, seorang ahli tafsir yang terkemuka di kalangan tabi'i, bahawa zanjabil yang dimaksudkan kat sini adalah satu mata air dalam syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tasnim, di samping salsabil, ini semua merupakan mata air yang terdapat dalam syurga. Wallahu alam. Jadi sama ada merujuk kepada minuman dicampur dengan satu bahan yang sangat enak, menjadikan minuman itu lebih, perisanya lebih hebat, ataupun yang merujuk kepada mata air dalam syurga. Wallahu alam. Yang penting untuk menunjukkan begitu penghargaan dan begitu sekali anugerah kurniaan Allah SWT kepada ahli syurga ni tadi tuan-tuan. Baik. Kemudian sempat lagi ke kita nak masuk ayat berikutnya ni? Kita ambillah dua ayat lagi. Ayat ke-19 20. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan mengelilingi mereka pula adalah anak-anak lelaki muda. Apabila engkau melihat mereka, engkau mengira mereka ini mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat di sana, nescaya engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi setelah ayat lalu menghuraikan apa yang digambarkan dengan nikmat, sekarang datang perkataan tadi yutafu, sekarang yatufu. Inilah dia satu lagi apa yang kita pelajari dalam bahasa tuan-tuan. Perkataan tafa, yatufu dalam wazannya yang berbeza-beza itu. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, jinas ya tuan-tuan ni. Jadi Allah menggambarkan yang menghantar minuman ini, menyediakan, menghidang, melayan ahli syurga ni merupakan anak-anak muda yang kalau kamu lihat kehadiran mereka, presentation mereka, persembahan mereka dalam suasana yang sangat segar, yang sangat indah, yang sangat hebat, seperti disamakan oleh Allah kat sini. Tashbih yang berlaku itu, Allah gambarkan persamaan di antara mereka dengan mutiara yang ditaburkan. Mutiara ni kalau ia dalam bentuk manzum,
dalam bentuk terikat, dalam bentuk tersusun, tak nampak cantik. Tapi kalau dia dalam keadaan mansur, iaitu dalam keadaan bertaburan, nampaklah keindahannya. Begitu sekali tasbih yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indah, kata Imam uh, Zamakhsyari dan tafsirnya, yang merupakan satu tasbih badi' ra'i'. Allah SWT bawakan tasbih ni dalam bentuk yang menyebabkan akal kita fikir tasbih ajib jiddan. Ini merupakan satu bentuk tasbih yang sangat mengagumkan, iaitu Allah gambarkan anak-anak muda ni dalam pergerakannya yang pantas dan keadaan yang tidak tersusun seperti itu lebih elok daripada tersusun. Kerana tidak tersusun itu lebih menyerlahkan keindahan mutiara. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham apa yang saya gambarkan ni, kerana hanya sebahagian saja yang dapat saya sampaikan. Tasnim Sofian. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan nanti ada peluang kami di Zazan Travel Terbiru nak mengadakan kelas bahasa Arab. Tuan-tuan ikut tak? Kelas bahasa Arab online. Yang kita dapat modul ni daripada Arab Saudi, yang terbukti telah mengajar ramai orang ajam macam kita untuk bahasa Arab. Lebih daripada 130 negara yang telah dapat manfaat daripada kaedah belajar bahasa Arab ini. InsyaAllah dengan belajar bahasa Arab ni, kita boleh bukan saja boleh memahami bahasa ibadah kita, bahasa Al-Quran, kita boleh berkomunikasi satu sama lain. Nak tak? InsyaAllah nak So terlupa tuan-tuan, pesan daripada Naja malam ni, dapatkan birkah Habatus Sauda dari Zazan Travel. Saya mohon maaf dalam tempoh sebelum ni ada yang terlambat terima, kerana order yang kita nak uruskan bersama dengan korban yang tuan-tuan lakukan ada sedikit kelewatan. Mudah-mudahan dapat sampai dalam masa yang terdekat ni. Dan suasana PKP memang menguji kita, tapi alhamdulillah ini dapat diuruskan lagi nampaknya. Ada banyak order yang kita terima. Ini adalah birkah Habatus Sauda yang digalakkan kita untuk menggunakannya, kerana dalam hadis mengatakan sama ada bijirin, sama ada minyak, apa saja pemrosesan yang berlaku mengandungi Habatus Sauda ni untuk merawat berbagai penyakit, melainkan kematian, kata Nabi kita SAW. Dan saya telah bacakan untuk tuan-tuan petikan daripada kitab Tibun Nabawi oleh Al-Imam Ibn Qayyim yang menceritakan keutamaan makannya untuk mengatasi macam-macam komplikasi kesihatan. Baik tuan, yang kita gunakan sama pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah, boleh telan terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat tuan-tuan daripada Zazan Travel, kami sediakan package menarik sekali ni. Dapat hadiah kurma, buku dan sebagainya. Hadiahlah kepada ayah ibu kita pada musim-musim ujian, bala, musibah, pandemik yang berlaku sekarang. Mudah-mudahan sebagai satu ikhtiar kita, kerana Nabi menyatakan dia rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Ada orang yang suka tidur malam, orang yang mengalami komplikasi tertentu, resdung, boleh menggunakannya insya-Allah. Ibu yang sedang menyusukan anak, yang sedang mengandung, insya-Allah padanya ada kebaikan yang banyak, kerana ia disebut oleh Nabi sebagai bijirin kebaikan, keberkatan, Habatus Sauda. Kami proses dalam bentuk begini, mudah untuk kita simpan, gunakan, letak atas meja, letak dalam handbag dan sebagainya. Juga tuan-tuan jangan lupa, kita nak berpuasa hari Arafah beberapa hari saja lagi. Dapatkan kurma mekjol dari Zazan Travel yang kami import dari Palestin tuan-tuan. Tengok bekas ni datang dalam bentuk begini, kedap udara. Inilah dia kurma mekjol yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma itu, nescaya akan jatuh buah-buah kurma ke atas kamu untuk kamu nikmati, mengubati sakit yang kamu rasakan kerana melahirkan Isa puteramu itu. Ini dia kurma mekjol tuan. Saya buka sikit lagi tuan-tuan nampak. Tengok cantik dalamnya, menggoda. Mari kita puasa hari-hari dalam bulan Zulhijjah awal ni sehingga hari Isnin nanti, hari Arafah. Jangan lupa puasa banyak diampunkan dosa setahun lalu, dosa setahun yang akan datang. Inilah di kurma mekjol yang boleh kita gunakan untuk sahur, untuk buka. So, kami juga ada kurma ajwa dari Madinah, dipanggil ajwa aliyah, yang disebut Nabi SAW, "Antasabah habis sabin tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wa sihrun." Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun, kata Nabi kita SAW dalam hadis sahih. Ini kurma ajwa. Kami masih lagi masakannya walaupun Ramadan dah berakhir. Baik tuan, setakat ini saja untuk renungan kita pada malam ni. Jangan lupa ibu, ayah yang dimuliakan Allah sekalian, anak-anak kita berada di rumah, marilah sama kita buat satu checklist untuk mereka tentang sembahyang. Kami menerbitkan buku namanya Kem Besari Salat 1 dan 2. Tahap 1 dan tahap 2. Daripada dari 1 sampai dari 3 ni tahap 1. Dari 4 sampai dari 6 ni tahap 2. Dalamnya kalau tuan-tuan lihat ada sembahyang ditunjuk,
dengan gambar, panduan untuk kita ajar pada anak kita. Ada checklist kat belakang ni bagi memastikan sembahyang anak kita sempurna, tuan-tuan. Kerana sembahyang yang sempurna itu adalah perkara yang pertama akan ditanya di akhirat nanti. Ada checklist untuk kita. Mandangkan bulan anak kita berada kat rumah, tolonglah ambil perhatian. Ramai anak yang sudah masuk ke sekolah menengah, sembahyangnya masih tak sempurna, bacaan Qurannya masih tak betul, rukun, qauli, fi'li dan sembahyangnya masih berterabur lagi. Dapatkan buku ni, Kamil Sari Salat. Di bahagian belakangnya tuan-tuan dapat lihat setiap satu ditunjukkan. Ada notanya, ada penjelasannya, ada step by stepnya. Ambil uduknya, saya baca untuk tuan-tuan apa yang terdapat dalam buku yang pertama. Apa yang terdapat dalam buku pertama ni, rukun uduk, sunat uduk, uduk yang sempurna, ada latihan untuk pengukuhan, reinforcement. Kemudian ada apa lagi di belakang? Ada rekod pencapaian menghafal surah-surah yang tertentu, rekod pencapaian murid, bagaimana dapat menghafal atau tidak, perkara-perkara yang batalkan salat, semua ditunjuk satu persatu. Nampak ni tuan-tuan? Supaya anak kita dapat melakukannya secara teratur, susun, betul-betul. Cara rokoknya, cara sujudnya. Ramai orang masih tak tahu sujud yang betul pada 7 anggota sujud. Ni dan buku yang kedua, Bersari Salat yang kedua, penekanannya pada topik apa tuan-tuan? Untuk anak kita yang sudah masuk ke darjah 4, 5, 6. Lagi sekali wuduk, salat, waktu salat, azan, belajar azan, syarat wajib salat, syarat sah salat, perkara sunat dan salat, sujud sahwi. Jadi alhamdulillah buku ni antara buku yang paling mudah untuk ajar anak kita sembahyang, fardu ainnya. Ada bacaannya dalam sembahyang, ditunjukkan satu persatu, yang lelaki yang perempuan bagaimana untuk dihafal. Jangan pandang remeh pada isu salat ni tuan-tuan. Takut anak kita masuk sekolah menengah masih lagi belum dapat sembahyang dengan baik. Cijah-cijah ni baca Al-Fatihah. Ada lagi sekali ada checklist kat belakang ni supaya anak kita dapat menguasai segala perkara ni dengan sempurna. Surah-surah pilihan ada checklist, nampak? Jadi kita ibu ayah boleh bertindak sebagai facilitator bagi memastikan anak kita dapat melakukan fardu ain dengan sempurna. Yang tuan-tuan ingat salatlah ibadah pertama akan ditanya di akhirat. Kalau salat sempurna, sempurna lain. Kalau salat tersangkut, maka segala ibadah yang lain akan tersangkut juga. Ajarlah anak kita untuk memperbaiki salat. Kamil Bersari Salat ni penting untuk anak-anak sekolah rendah kita, bahkan sekolah menengah. Bahkan kita sebagai ibu ayah pun boleh mengkoreksi diri, muhasabah diri dalam fardu ain yang merupakan perkara asas yang penting untuk kita didik anak-anak kita musim cuti seperti sekarang ni. Baik tuan, terima kasih. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Tuan-tuan yang dapatkan buku-buku pilihan ni daripada Telaga Biru ataupun daripada Zazan Travel. Semudah tuan-tuan menziarahi www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order, nanti kami hantar ke rumah. Minggu lepas kita ada masalah sikit penghantaran kerana tak dibenarkan bekerja langsung. InsyaAllah pada mulai minggu ni kita dapat uruskan penghantaran tuan-tuan secepat mungkin. Harap tuan-tuan bersabar. Dr. Nur Azia, semua yang order buku agak terlambat, saya minta maaf sangat. InsyaAllah minggu ni akan dibereskan. Baik tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share video ni pada tuan-tuan kita lain. Alhamdulillah kita dah menuju ke hujung surah Al-Insan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mengkhatamkannya, memahaminya. Surah yang dicintai Nabi dibaca setiap pagi Jumaat bersama dengan surah As-Sajdah. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Sama kita tamatkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة
ila adaitaha wa qadaitaha ya sartaha ya rabbal alamin. Wahai Tuhan kami, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis kami pada malam ini yang sakit yang Kau sembuhkan, yang ada aib yang Kau tutupkan, yang dizalimi yang Kau selamatkan daripada kezaliman orang, yang menzalimi yang Kau melainkan Kau beri hidayah kepadanya wahai Tuhan. Yang ada seorang pun yang meluput kahwin yang Kau kurniakan untuknya sama suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya ya Allah. Yang ada seorang pun yang akan musafir yang Kau selamat pergi dan baliknya wahai Tuhan. Yang ada seorang pun yang memiliki anak melainkan kurniakan untuknya zuriat yang salih yang salihah yang akan bahagiakan dunia juga akhiratnya wahai Tuhan. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang Kau beri kepada kami, segala yang kami hajatkan, segala yang manusia hajatkan, segala yang umat ini hajatkan, takkan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah kekuasaan kekayaan-Mu yang maha luas wahai Tuhan. Berilah kefahaman kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih Nur Idrus Nursia Hasan. Terima kasih Yang Mulia Raja Roslin. Terima kasih Nuzia Omar. Jangan lupa share video ni. Fizia Ismail. Sekian. Astagfirullahaladzim dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa jagaan, kasih sayang, pemerhatian, pemeliharaan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.